tu Kak Kiun perkenalkan diri dululah, bukan perkenalkan diri Kak Kiun pada penceramah kita pada hari ini. Coach dikenali sebagai Emak Salwa untuk parenting punya side dan juga Coach Salwa. Sebab Salwa ni dia ada bachelor dalam Ekonomi Infosystem di Outland University dan ada 2 master, satu master dalam Entrepreneurship and Innovation UKM dan master in Spatial and Inclusive Education daripada University College London. Kak Kim baca sikit, beliau merupakan jurulatih dan konsultan bisnes serta pemasaran online. Ada 4 orang anak di mana 3 daripadanya adalah OKU kategori masalah pembelajaran. Inilah yang mendorong Salwa untuk menyebarkan kesedaran dan memperkasakan golongan OKU di Malaysia. Okey, Mak Salwa ni telah menghasilkan pelbagai modul keibubapaan dan kekeluargaan serta menulis 2 buah buku dengan genre keibubapaan iaitu Bila Emak Berdrama tahun 2016 dan Drama Wonder Emak 2018. Beliau juga kerap diundang sebagai penceramah, panelis dan moderator bagi forum dan topik keibubapaan dan OKU. So beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam perkongsian mengenai kanak-kanak istimewa. Hasil tulisannya telah tersiar kat majalah Akhbars, Harian Metro, Utusan Malaysia. So pernah juga diundang untuk segmen kekeluargaan rancangan TV seperti Assalamualaikum, MHI dan Nasi Lemak Kopi O. So tak salahlah pemilihan penceramah kita hari ini memang orang yang sangat expert, baru berumur 39 tahun. Salwa merupakan ex takyah. Tahun bila tu 97, 99. Maksudnya masa tu Kak Kiun form 4 97 tu Kak Kiun form 4 sebenarnya. Kak Kiun form 4, betul? Okay. Lepas tu Salwa pergi ke Kisas kan? Form 5 pergi ke Kisas. So tanpa membuang masa, 30 minit Kak Kiun serahkan pada Salwa untuk share dengan kita info berkenaan dengan parenting dengan tajuk WIC. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Kiun yang saya cintai. Ni geng pantun dulu ni, tahun 1998. Dengan beberapa lagi lah geng yang lain kan. Terima kasih Bidadari Serata yang sudi jemput saya kembali kepada sarang ya. Saya sebenarnya suka kembali kepada alumni kan kerana rasa dekat. Dan Alhamdulillah hari ini berpeluang untuk sama-sama berkongsi lah. Nak kata saya ni pandai benar, tak juga. Nak kata expert pun tak juga, sebab saya rasa lebih ramai senior dekat sini kan yang saya lebih perlu menimba ilmu dan lebih perlukan bantuan dan dorongan dan juga sokongan. Tapi kita kata kalau boleh berkongsi tu why not kan, kita kongsi sikit demi sikit. Hari ni rumah saya mendung, hujan lebat. Jadi mandom je. Bilik ni saya terpaksa pakai lighting tambahan. Kalau tak saya rasa muka saya pun suram. Dan nampak gelap sikit. Gelap, memang gelap. Tengah lebat sikit sini. Ada apa-apa pagi. Dan saya sebenarnya, saya beritahu siap-siap lah challenge saya pada pagi ini. Sekarang dah tinggal 28 minit. Biasa saya bawa modul week ni paling tidak pun setengah hari lah kata orang ceramah yang setengah hari, bengkel setengah hari di sekolah-sekolah, di PIBG, di NGO. Jadi untuk diringkaskan dalam masa 30 minit ni bagi saya satu cabaran, tapi bolehlah kita cuba mana yang dapat, kerana yang pentingnya adalah intipati dari apa yang kita nak dapatkan daripada week ni. Dan saya dalam banyak-banyak modul, antara yang modul saya suka adalah week ni lah untuk parenting kerana dianya lebih boleh dikata orang diguna pakai oleh ramai orang. So why not we start, insyaAllah. Saya nak kena set saya punya clock sikit ni, takut terbabas. So basically kenapa kita pilih nama dia week ni adalah satu untuk kita bangunkanlah parents kan. Sebenarnya parents bukan tak cakna ataupun tak ambil berat, tapi kebanyakannya tak tahu. Sama macam saya juga, saya pun mana tak tahu. Tapi bila dikurniakan anak-anak and then special pula tu kan, jadi kita belajar. So kita warnakan anak kita kerana based on hadis Sahih Muslim kan,
kalau kita tengok pada kitab yang ke-33 pada hadis yang bernombor 6426, memang ini selalu digunakan oleh ramai orang lah penceramah dan sebagainya, tapi kita refresh sahaja. The Prophet Muhammad said, "No child is born but upon fitrah as a Muslim. It is his parents who make him a Jew or a Christian or a polytheist." Maknanya anak-anak ni kan kita biasa dengar dilahirkan sebagai kain putih. Fitrah, kita yang mencorakkan, kita yang mewarnakan. Jadi kitalah hari ni, pagi ni, rakan-rakan semua nak warnakan, nak corakkan kembali macam mana kita nak corakkan anak kita kan. Jadi kitalah yang mencipta warna. Apa yang saya nak cuba kongsikan pada pagi ini secara ringkasnya adalah mungkin idea dan gambaran bagaimana untuk membentuk suasana, kalau dalam bahasa modennya ethos. Sebenarnya taklah moden sebab ethos ni dah digunakan beratus-ratus tahun, tapi kita tak pernah kita kurang cakna kan. Ethos ni adalah budaya di dalam rumah itu sendiri. So ini yang kita nak cuba bina. Okey, pertamanya kita kena faham dalam pada nak bina ethos tu, apakah parent-child relationship, hubungan antara anak dan juga parents. Kalau ikutkan, dia tidak ada specific formula sebab setiap dari kita adalah berbeza. Bukan nak kata isi rumah saja, tapi individu sendiri berbeza. Saya beza, Kak On beza, Kak Long beza kan. Semua orang berbeza. Malah di dalam rumah yang dilahirkan anak-anak dari rahim yang sama pun karakternya semua berbeza. Jadi bagaimana nak adun supaya relationship ni kata orang akhirnya membuahkan suasana yang positif dan lebih baiklah. Bukan kata tak ada bergaduh langsung, amat mustahil. Terutamanya anak-anak kecil, anak saya pun ya ampun hari-hari bergaduh kan. Tapi at least kita ada wujudkan satu sistem kefahaman supaya harmoni itu dapat dicari ya. Jadi bagaimana nak bina warna anak kita ni? Basically ada 3 cara yang biasa kami buatlah dan juga melalui kajian pun memang terbukti berkesan untuk mencorakkan anak-anak kita, especially daripada umur yang kecil-kecil, toddlers ni, sebelum dia menjadi buluh tu, kata orang Melayu bijak pandai, lentur dulu ketika dia rebung kan. Jadi kita sentiasa ada dan sedia, maknanya daripada dia kecil kita sentiasa listen to their problems, apa sahaja isu, apa sahaja benda yang dia nak cakap. Macam kami kalau kat rumah, kalau sama ada saya atau suami bila ambil anak, memang masuk je pintu kereta, ini sekarang yang bongsu lah, yang paling kecil kan, 5 tahun. Masuk je kereta dia terus, nak tahu tak mak, dia bagi salah lah, Assalamualaikum, nak tahu tak mak, nyanyi, dia tu akan bercerita. Sebab dia tahu kita listening dan kita responding to that. Sama juga macam masuk rumah, bila masuk rumah, at least 5-10 minutes pertama tu luangkan masa dulu dengan dia. Kita tahu nak masak dinner, kelang kabut, kain tak angkat apa semua, tapi tak apa. Let it go for 5-10 minutes, listen to their kata orang, kan kalau kita pun nak meluahkan, kita vent out dekat kawan-kawan, dekat suami apa semua kan, let them vent out. Apa isu dia, apa masalah dia. So yang ni dah boleh mulai hari ni kan, kalau tak pernah mula lagi. Maknanya kita make sure kita entertain dia punya needs dulu kan. So kita sentiasa ada dan sedia ya. Yang kedua, yang ni very basic, luangkan masa berkualiti bersama. So like us, kalau weekend kita pergi park pagi-pagi. So, pagi ni tak pergilah park, tapi tadi saya dah buatkan muffin sebelum masuk dalam bilik ni kan. So kita luangkan masa bersama. So at least kalau macam saya banyak kerja melibatkan weekend juga sebab training kan. Tapi at least kalau boleh seelaknya tak ambil Sabtu Ahad lah. Ambil Ahad sahaja ke, Sabtu sahaja ke, atau kalau boleh tak kacau weekend. Jadi kita boleh pergi, dia tak perlukan duit pun sebenarnya, pergi playground, pergi main, pergi just see alam kan, and then kita talk about apa yang berlaku di sekitar kita kan. Dan yang ketiga adalah kita mencipta suasana yang baik. Yang ini khususan dekat rumah lah. Maknanya ini termasuk dalam agenda UNICEF, di mana setiap satu entiti rumah tersebut perlu ada
sifat kasih sayang, rahmah lah kan. Kita kalau dalam Quran disebut sakinah, mahabbah, warahmah kan. Kalau dalam orang putihnya bagi mereka adalah kasih sayang dan saling mempercayai. Kita kena buat sampai anak kita percaya pada kita dulu. Jangan dia sampai percaya orang luar dulu, percaya kawan dia. Remaja memang susah lah kan, tapi kalau kita daripada awal dah tanam yang mereka boleh bercerita dengan kita, boleh cakap jujur dengan kita dan kita terapkan budaya itu. Macam anak-anak saya daripada kecil pun mereka ada buat salah. Ada yang kita suruh bagi duit RM10 beli buku, dah jatuh je 2 kan. Dia pergi bantainya shopping dekat kedai buku kan. So bila caught red-handed sebab ustazah kata tak ada pun duitnya, memang kita akan bagi hukuman lah kan. Kita akan sedarkan, kita akan cakap, tapi make sure dia berani untuk bercakap benar dan jujur. Supaya itu adalah basic foundation dalam hubungan. Salah satu ikon parenting, Sue Atkins, dia ada cakap kan, there is no such thing as a perfect parent, so just be a real one. Kalau kita expect nak dengar dari mulut orang yang perfect, Nabi Muhammad je lah kot yang boleh bercakap kan. Orang lain tak ada yang perfect. Saya sendiri banyak betul flaws. Nak kata saya tak pernah jerit ke anak, oi tak, bertukar jadi singa, naga, hijau, ungu, pelangi semua ada kan. Tapi at least kita cuba dengan ilmu, kita cuba jadi salah satu yang terbaik. So disebabkan itu, ini adalah salah satu kajian yang amat panjang, memang agak famous sebab dia berlangsung begitu lama, 50 tahun dengan 14 juta pula tu kan, pasangan memang banyak lah kiranya. Secara ringkasnya, bila mereka letak faktor genetik dengan faktor persekitaran, sama-sama penting sebab dia kaji kembar kan. Kembar yang terpisah ada boleh jadi sebab bercerai, boleh jadi sebab adopted, boleh jadi sebab miskin dan sebagainya. Kembar yang lahir, kembar yang sama, lahir serentak tu, terpisah, maknanya seorang ikut orang ni, seorang ikut ayah, seorang ikut mak kan, di tempat yang berbeza, dibesarkan dengan keadaan persekitaran yang berbeza. Hasilnya cuba teka, apa terjadi? Saya nak tengok chat tak boleh sebab bila sharing screen dekat Gmeet ni dia jadi screen saya saja. Agaknya apa yang terjadi? Kalau ikutkan, dia kembar yang lahir daripada mak yang sama, rahim yang sama, kantong yang sama, patutnya sama lah kan. Tapi tidak, sebenarnya bukan setakat genetik tetapi faktor persekitaran memainkan peranan yang sangat besar bila kita raise up our kids. Sebab tu ada 4 jenis parenting style yang telah dihimpunkan oleh banyak pakar psikologi kekeluargaan dan dirumuskan. Ini adalah 4 parenting style yang ada. Yang pertama adalah authoritative, kedua adalah authoritarian, ketiga permissive dan keempat neglectful. Saya akan go very quickly sebab tak boleh nak hurai dan kupas panjang sangat sebab kekangan masa. Tapi saya rasa insyaAllah sebab yang hadir ni adalah mereka-mereka yang memang berminat kan, jadi mesti boleh tangkap dengan cepat. So kita pergi kepada yang pertama. Authoritative ni adalah parenting style yang paling selamat dan boleh dibalancekan lah. Kita sebagai parents bersikap supportive macam saya cakap, kita sentiasa raikan anak kita, tak kisahlah apa juga pencapaian dia, sesekali tu sound lah juga kan. Dia tak boleh loose sangat. Dia warm, kita responsif, tapi kita ada clear rules. Contohnya mak kata boleh main bola sepak tapi balik mesti jam 6.45 petang. Bukan kata main sampai bila, tak boleh. Dia kena ada clear rules jugalah. Kemudian biasanya yang kat sini part yang kurang sikit, biasanya parents yang authoritative ni dia ada high expectations. High expectations ni kalau ikutkan parents semua, ianya kadang-kala mampu membunuh anak tersebut. Membunuh ni dari sudut maknanya kita terlalu tekan dia, terlalu tinggi, high expectation sangat. So ini
balancekan. Jangan terlalu high expectations, kita mesti balancekan supaya anak kita tidak rasa tertekan. Kemudian kita value independence lah, kita suka anak kita untuk berdikari. Apa yang biasanya terjadi, anak-anak yang dibesarkan dengan parents yang bersifat authoritative ni, diorang selalunya akan higher academic punya achievement sebab dia ada rules and then high expectations kan. Dia ada self-esteem yang lebih tinggi berbanding rakan-rakan dia sebab dia diberikan peluang berdikari, dia diberikan peluang menyerlah tapi ada rules kan. Tapi dia tidak akan terlibatlah dengan delinquencies, maknanya tak ada terlibat dengan jenayah, juvana ke apa semua, kurang masalah mental dan mereka ni lebih baik dalam bersosial. So ini adalah authoritative. Yang kedua adalah authoritarian. Yang ini dia ada rules tapi sangat strict. If I say no, it means no. Ini jenis parents yang macam tu. Kalau kita ni zaman lahir tahun 70s kan, 80s kan, biasanya parents kita yang jenis when I say no, no. Dia jeling, dia tengok dari jauh, kita memang tak melawan lah generasi yang begitu. Cuma ianya tidak lagi sesuai untuk generasi sekarang lah. Kerana mereka lebih terdedah dengan banyak sumber, banyak info, banyak influencer. So kita tak boleh nak strict rules sangat. Mereka juga ada high expectations tapi mereka unresponsive. Bila anak cakap kan, main telefon, tak berkomunikasi, keluar makan pun semua menghadap telefon kan. Itu memang kita orang tak benarkan lah. Yang ada, boleh ada telefon hanya Israk seorang saja, anak saya yang ketiga. Dia autism dan masih boleh bawa keluar tapi memang kena bertabah. So hanya dia seorang saja yang boleh pegang ini tablet lah ketika pergi makan. Orang lain tak boleh. Dan parents jenis yang macam ni dia expect blind obedience lah. Maknanya anak dia kena ikut no matter what. So apa outcome dia? Outcome dia anak dia biasanya tak perform sangat dalam akademik, kurang mahir bersosial, nak cakap malu-malu, takut-takut, tak nak ke depan, tak nak bergaul dengan orang sangat. Akan ada mental health issue, less self-esteem dan boleh terlibat dengan jenayah-jenayah lah seperti dadah, arak, zina dan jenayah-jenayah yang kita panggil juvana. Ni kes-kes bully kawan. Kalau dia di-abuse di rumah, lagilah dia sangat prone untuk membuli orang. Yang ketiga permissive. Sorry saya tak selaju sikit. Yang ketiga adalah permissive. Permissive ni di mana parenting dia warm, responsive. Sangat menyayangi anak, sangat cakap tapi dia tak ada rules. Kalau nak mudah faham, kalau tengok cerita Anakku Sazali, itulah permissive parenting. Apa anak dia nak semua dapat. Tak ada rules, tak ada apa. Okey sayang, okey dia. Boleh, nak keluar pukul 12 malam. Alright. Itu yang sejenis yang tidak didisiplinkan lah. Ini bahaya sangat kerana kita tengoklah apa terjadi dalam ending cerita Anakku Sazali tu kan. Anak-anak yang seperti ini biasanya ada impulsive behavior. Dia akan terus buat je. Dia rasa dia nak terkejun, dia terkejun. Dia rasa dia nak spend, nampak duit mak ayah dia atas meja kan. Nampak ada RM50, dia ambil je. Sebab dia tahu dia takkan kena marah kan. Dia ambil, dia spend. Dia akan ada egocentric. Ini saya memang banyak kupas sebab banyak kalau kita tengok generasi kita juga di Facebook, yang egocentric. Dia hanya rasa pendapat dia je betul. Pendapat orang lain semua salah. Ini adalah hasil didikan parents yang permissive. Dan biasanya ada problem dalam relationship. Tak boleh nak build rumah tangga yang harmoni sebab dia rasa dia betul je. Dia rasa dia je yang betul. Isteri dia ke, suami dia ke semua salah. Tak boleh berbincang. So biasanya akan cerai-berai lah. Dia akan jadi problematic. So ini adalah cycle yang tidak sihat. Namun kalau kita rasa permissive dia dah teruk, sebenarnya style keempat paling teruk. Yang ini paling bahaya dan paling perlu dielakkan iaitu neglectful. Ini adalah kes-kes di mana kalau kita tengok juvana, kita tengok
orang yang berpendapatan rendah B40 yang susah yang di flat, yang kita kalau buat program dekat PPR, kita buat program macam saya dulu ada program projek beg sekolah dan sebagainya kan. Neglectful ni sangat bahaya. Ini di mana kita parents bersikap sangat macam buat tak erti lah, macam neglect, abaikan, macam tak heran, tak ada rules, tak respon kat dia, anggap dia tak ada, tak involve, lantak engkau lah nak pergi mana pun, lantak engkau lah nak buat apa pun. Dan isu yang terkini kan BAP kan, bantuan awal persekolahan, banyak je parents-parents yang neglectful ni tiba-tiba muncul. Dulu tak pernah ada, tiba-tiba ada, ambil duit dia kan. So ini yang berlaku banyaknya kepada, kalau kita tengok kes-kes Juvana dan juga filem-filem yang Juvana, saya jarang tengok filem juga tapi adalah sedutan sikit-sikit, kadang-kadang kita tahulah filem-filem yang rempit lah apa semua tu. Ini semua adalah result daripada parent yang neglectful. Kadang-kadang kita nak marah parents sepenuhnya pun tak sesuai juga. Parents pukul rumus cari duit. Macam budak-budak yang basikal lajak pukul 3 pagi keluar, lepas tu mati kan. Parents sibuk buat 2-3 kerja. Ada yang night shift, ada yang tak rehat langsung, tapi anak-anak terabai. So ini yang kita perlu bantu as a society sebenarnya kerana kesian bila anak-anak ni neglectful, macam Joker, filem Joker kan. Dia adalah antara result of child yang dibesarkan dalam keadaan neglectful. Dia memang akan terlibat dengan banyak masalah Juvana, drug, alkohol, samun, rompak, bully, malah dia boleh attempt suicide lah sebab terlalu dineglectkan. Ini antara perkara yang paling bermasalah pukul 10 minit lagi Kak Kevin. Okay. Alamak, lagi dengan cepat kan. So they may forget what you said but they will never forget how you made them feel. So kena ada warm touch kan. So quickly, cuba semua orang tengok apa parenting style yang you all rasa berada dalam rumah sekarang. Boleh je snapshot, nak screenshot, nak tangkap gambar apa semua, tangkap je, no problem. Adakah kita bersifat autoritatif ataupun ada campur dengan authoritarian? Adakah kita permissive campur authoritarian? Adakah kita neglectful? So yang ni, jawapan ni hanya anda sahaja yang tahu. Tidak bermakna salah, like I said, it's just that we are unaware. Now it's time to change to make us lebih responsive to our kids and lebih harmoni lah So kita tengok apa yang current sekarang dan apa yang kita nak buat untuk mengubah dia. So katalah kita ni authoritarian, memang macam tak boleh say no, tak boleh apa semua. So kerana outcome anak kuat melawan, anak tak suka bercakap, anak tak bercampur, you boleh senaraikan sendiri Ataupun adakah kita permissive, kau buat apa pun hantar kau lah. So kerana anak manja, anak tak terima masak nasi, anak tak boleh nak menyapu, anak malas, anak main game je. So boleh semak Kenapa nak semak? Sebab then kita boleh tahulah dekat mana yang perlu kita baiki There is no perfect, remember, there is no perfect family, no perfect parents. Kita just nak cuba. So like macam kita orang, as much as we can, we try to involve benda-benda yang baru, benda-benda yang macam ni kan. Ni entah dia 2-3 tahun lepas kot ada pula grant untuk belajar mini bike ni kan, hantar biarlah sampai tercedera jatuh-jatuh pun layan je kan. Lepas tu pergi bawa, kita orang biasa buat kadang-kadang lah kalau bila ada peluang macam kabut sale ataupun kadang kita buat sale depan rumah sendiri je. Ajar dia macam mana nak menjual, berkomunikasi, macam mana nak menghadapi pelanggan. Macam ni dia tengah jual, ajar dia let go mainan-mainan ni yang banyak tu, yang beli-beli banyak-banyak tu kadang bukannya pakai. So ajar dia let go untuk jana. So dia jual 1.50 sen, mainan dia orang lah paling banyak peminat. So kadang kelakar, saya record juga dia orang punya jual beli ni. Ada yang nego, ada yang nak bagi free game, macam-macam kelakar. Tapi itulah fungsi utama bagi saya. It's not the monetary value tu, but it's the communication kadang bawa pergi larian, heret lah kecil-kecil ni kan, apa semua ni bawa juga.
Tu nak main skateboard, lepas tu yang ni pergi participate lukisan. Waktu ni dekat UM rasanya ada lukisan untuk anak-anak istimewa. So kita bawa, yang ni Imran lukis bunga-bunga ni, Ijaz lukis tembikai ni, kembang hidung. So daripada situ kita, yang ni pun boleh screenshot, senaraikan traits dan value yang ingin kita bina. Jangan kita nak bina untuk anak-anak je. Sebab tu ke atas tu saya letak mak ayah dulu, bawah tu baru anak-anak kan. Benda ni tak perlu complicated semua orang. Saya bagi contoh value dia adalah contoh weekend bangun pukul 7 paling lewat. So cuba macam anak-anak saya ada 4 orang anak kan, semua boys. Daripada anak yang pertama lahir, dia kecil, saya dan suami memang didik dia orang untuk bangun awal daripada yang kecil, daripada yang first. So yang second dia akan ikut, yang third dia ikut, fourth akan ikut. Walaupun 3 daripada dia orang special, tapi dia ikut. Rumah saya tak kisahlah weekend ke, public holiday ke, hatta kalau balik kampung atau bercuti ke, bercuti ni, pergi bercuti pun, by 6:30 semua orang dah bangun. Memang semua orang auto bangun. Kecuali kalau penat sangat pergi tengok bola ke apa, mungkinlah lewat sikit kan. But by 6:30 tu everyone, as young as 1 year old, memang dia orang daripada setahun memang akan automatic akan bangun. Sebab kita hidupkan culture tu di rumah. So kat mana-mana pun kita orang kalau pergi bercuti pun breakfast tak ada masalah, sebab pukul 7 tu buka je kita orang first yang masuk. So semua orang tak bangun tidur lagi kan, tapi kita orang akan bangun tidur. Itu contoh Ataupun value yang kedua, buka kasut letak dekat rak ataupun susun. Itu value yang ingin kita bina. Maknanya bertanggungjawab dan disiplin. So daripada kecil itu nampak simple tapi sebenarnya itu adalah value yang kita nak serapkan pada anak kita. Dah buka baju, masuk bakul. Memanglah 800 kali dia akan lupa juga kan, tapi kita still akan ingatkan. Macam saya, macam iron baju kan. Bila dia orang dah 5 tahun saja belajar iron baju. So bila dia masuk sekolah, baju sekolah dia adalah tanggungjawab dia. Dia kena pastikan masuk bakul, basuh, dan dia kena iron sendiri. So saya tak pernah ada isu pasal iron baju ni, sebab kita orang semua akan iron baju sendiri-sendiri. Anak-anak akan iron baju sendiri sebab that's value. You are responsible for what you have. Kasut basuh sendiri, itu adalah value yang kita terapkan. So you all boleh fikirlah value apa yang nak terapkan. Kalau untuk yang permulaan ni buat sikit-sikit, kecil-kecil kan. As simple as susun kasut. Contohlah lepas tu kita ada pelan tindakan keluarga. Saya rasa pelan tindakan keluarga ni memang tak sempat lah nak cover ni pun dah saya tinggal 3 minit je lagi. Tak apa, lebih sikit tak apa. Tak apa ni saya go sekali lalu. So antara aspek yang kita boleh rancang adalah minat anak. Kami pun masih merancang benda yang sama sampai sekarang kan. Kita nak tengok minat anak kat mana, apa benda kan. Lepas tu riadah dia, akademik dia, bajetnya. Percutian pun kena rancang bersama, rules. So kami biasanya ada meeting lah. Meeting macam untuk dapatkan persetujuan bersama. Dia bukan kami dictate lah, tidak. Contohnya baru-baru ni, kemarin saya baru ambil BAP kan. Saya punya, dalam kepala saya nak guna sebahagian BAP tu untuk beli screen LCD telefon, sebab saya boleh buat sendiri, saya boleh baiki sendiri. Saya nak beli dan nak baiki telefon anak saya. Tapi rupanya ayah dia beritahu anak saya ada plan lain. Dia nak simpan dan nak guna untuk emergency kalau nak beli buku dan sebagainya. So we have to do a meeting and discuss about it. InsyaAllah tengoklah malam ni ke besok ke kita akan meeting dan discuss apa solution yang terbaik. So that's how we value diorang punya opinion lah. Kita value apa yang dia nak, apa yang dia buat. Dan kat rumah ni tak semua benda yang you nak you akan dapat lah.
So contohnya macam sekarang baru semalam Ijaz cakap dia nak beli lato-lato yang viral sekarang kan. Saya cakap saya tak setuju sebab sekian walaupun dia nak pakai duit dia sendiri, saya tak setuju sebab sekian. So bila saya cerita dia pun macam oh okay, sounds reasonable, okay lah tak jadilah beli, macam tu lah. So kita akan bincang lah, dia ada 4 fasa. Saya rasa boleh tangkap gambar kot. Yang ni saya tak nak ulas lagi sebab ada 2-3 slide sikit lagi di belakang tu yang saya lebih nak ulas. Kalau tangkap gambar boleh tangkap lah. Tapi basically apa yang saya senaraikan di sini adalah plan tindakan daripada 1 minggu, sebulan, setahun dan 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Right, ni contoh pergi cuti kan, layan diorang buat cosplay lah, bawa pergi. Kita orang walaupun duduk di Selangor dan anak-anak lahir di Lembah Kelang tapi masih Perak Bison masih Perak. So kalau ada game diorang dekat sini memang bawa je main kan, ajar masak. Lepas lah nak masak-masak yang basic tu kan. Ni jual-jual depan rumah je ni. Jual donat, macaroni dan sebagainya kan, melatih diorang berkomunikasi. Ni diorang buat kit Ramadan last year. Diorang buat Ramadan Chat, Ramadan Tree di bawah brand. Anak-anak saya ada bukan company lah, lebih kurang lah. Nama dia The Eagle Boys. So ni diorang tengah bising nak buat t-shirt lah. Mak dia macam nantilah kan banyak kerja. Dia nak buat t-shirt custom. So nanti kita kena bincang jugalah yang tu. Kena bincang juga. Yang ni yang saya ceritakan tadi, antara plan tindakan 1 minggu dan 1 bulan. Apa aktiviti nak buat, berapa bajet, apa misi dia. Yang ni bukan parents yang isi tau. Diorang yang isi. So contohnya aktiviti, katalah nak pergi, macam tu lah contoh dia, aktiviti nak buat baju, berapa bajet dia. Misi dia apa, kena uraikan lah. So yang ni yang saya nak elaborate sedikit, piagam rumah di mana kita meletakkan dalam satu-satu masa dan keadaan tu apa rutin yang dipersetujui. Contohnya lepas sembahyang maghrib semua orang mengaji, itu satu rutin. Kedua, meeting setiap minggu, kena meeting. Ketiga, by 7 o'clock semua orang dah mandi. Itu adalah rutin ni contoh. Apa nilai yang nak diterapkan? So nilai pertama jujur, apa juga cakap tak boleh menipu. Yang ni memang masih alhamdulillah masih maintain in our family walaupun diorang buat benda yang tak favorable maknanya langgar arahan, langgar apa semua, tapi mereka masih bercakap benar. Dan nilai apa lagi? Kita nak nilai empathy, nilai tolong menolong, macam tu. Undang-undang, 5 undang-undang yang mesti dipatuhi. So tidur mesti sebelum pukul 10, tak boleh ambil barang orang lain tanpa izin. Dekat rumah ni memang itu sangat penting. Even barang yang 5 tahun ke, barang mak ke, barang ayah ke, barang yang sulung ke, everyone mesti minta izin. Itu memang kita terapkan dari dulu. Sebab apa? Kita tak nak, itu antara punca pergaduhan yang sangat common dekat mana-mana rumah kan. So kita terapkan undang-undang dia, nak main, nak pakai, you have to minta izin regardless of your age. Saya pun saya akan minta izin, boleh tak mak tengok ni macam tu kan. So ini antara contoh piagam yang kita orang buat hari tu sebelum PKP. Apa rutin dia, apa rules dia, value dia apa yang kita nak terapkan. Tahun ni dah berubah tapi tak print, belum dimuktamadkan oleh ahli mesyuarat sebab again piagam rumah ni hanya boleh di print dan seal kan bila semua ahli mesyuarat setuju. Kalau ada ahli mesyuarat yang tak setuju, dia akan bahaskan kenapa dia tak setuju rules tu. Adakah rules tu menekan, adakah rules tu tension, tak boleh. Dia kena semua ahli lembaga dalam mesyuarat tu setuju, baru kita muktamadkan dan kita printkan. Boleh buatlah dekat rumah, apa rutin, apa nilai dan apa undang-undang yang nak dibuat. So alhamdulillah berjaya juga cover dalam masa 35 minit. Belum kan?
Ada yang raise hand. Puan Nur Azuri, ada nak tanya? Ada apa-apa nak cakap ke Azuri? Dia tersalah tekan kot. Salah tekan. Okey. Terima kasih Salwa. Kak Kit rasa memang sangat-sangat bermanfaat perkongsian daripada Salwa. Masa dengar puasa macam tersenyum, dekat rumah pun ada meeting-meeting. Kat tempat kerja je kena ada meeting kan. Tapi sebenarnya itu yang sepatutnya kita buat sebab anak-anak pun dia ada suara untuk didengar kan. Kita tak adalah nak ikut cakap kita je. So kita daripada sini kita boleh kenal apa type parenting kita, dan kita juga ada 3 cara, Kak Kit simpulkan ada 3 cara yang Wawa kata tadi untuk corakkan anak-anak, iaitu sentiasa ada dengan dia, lepas tu luang masa berkualiti bersama dan cipta suasana yang baik. So apa yang tips-tips yang Salwa bagi, insyaAllah boleh dipraktikkan semua. Tapi kalau anak-anak Kak Kit yang tiba-tiba dah besar, tiba-tiba baru nak buat macam tu, mesti rasa pelik. Macam mana tu Salwa? Macam mana kita nak adapt untuk nak buat untuk yang dah daripada kecil kita tak terap benda tu, tapi tiba-tiba besar baru nak buat? Dia cakap sekejap kan, sebenarnya memang sekejap sebab biasa saya buat memang separuh hari. Tapi buat fizikal memang best. Saya ada letak di bahagian chat akaun Facebook dan juga TikTok saya sebab ada di TikTok banyak perkongsian special needs lah. Tapi di Facebook lebih general kalau nak follow. Dan kalau ada sekolah atau PIBG, especially sekitar Lembah Kelang, kalau berminat just contact je saya, no problem. Sebab untuk parenting, uniknya kita tidak memberi harga yang Yahudi. Kita memang nak bagi parents supaya lebih. So jangan risau pasal rate, don't worry, just let us know. Saya letakkan nombor telefon juga di situ. So Wah bagi juga Facebook dengan akaun TikTok Wawa. Dah ada dekat chat. Okay. Sorry lah terpaksa rushing sikit. Tak apa, betul, kita pun, Kak Kit pun faham yang bila tengok orang dekat Facebook hari tu kongsi tentang wake ni kan, rasa macam wah seronok rasa nak dengar, tapi ini je lah platform yang Kak Kit ada, tak ada lain lagi. So terima kasih banyak Kak Kit. Ini pun satu berbesar hati kan berada dalam kelompok. Untuk makluman semua, kita akan buat macam ni, program macam ni sebulan sekali, dan setiap hari kita akan baca almat surat. Siapa yang nak join Istiqomah beralmat surat dengan Kak Kit dan kawan Bidadari Takyah 9498 pada setiap hari pukul 7.30 sampai pukul 8 pagi insyaAllah. Sebulan sekali kita akan panggil sama ada selebriti ataupun murabi lah. So kita dah berjalan setahun 6 bulan macam tu. Ini hikmah daripada PKP hari tu, dan semoga kita terus istiqamah buat dan sebarkan kebaikan. Okay, ada kata-kata last dari Salwa? Tak ada, terima kasih banyak-banyak. Saya harap lepas ni saya akan dapat join lebih banyak lagi. Mungkin nak kena meeting balik, nak tengok hari apa yang tak boleh pergi park. Mak nak join mak punya mak surat pula. So let's see how. But thank you so much, dan saya kepada yang ucap terima kasih, saya juga terima kasih kembali. Harapnya sama-sama lah kita cuba ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, yang mak surat ni bukan untuk budak tayah je tahu, semua boleh join. Dan sebenarnya ramai pun di kalangan orang luar yang join. Terima kasih. Puan Munah memang selalu jadi orang pertama yang akan join dalam grup ni. So, terima kasih sekali lagi. Apa-apa boleh contact dengan Salwa kalau nak ni. Kalau tak dapat Salwa nak contact Kit Un akan pass nombor Salwa nanti kalau tak dapat tadilah So kita tamat hari ni, insyaAllah kita jumpa lagi esok, dan untuk program bulanan kita jumpa lagi hujung bulan dengan murabi pula. Dan murabi kita akan datangkan Ustaz Jawahir, insyaAllah kita punya Ustaz. Wama pernah sempat tak dengan Ustaz Jawahir? Kak Kit nak contact Ustaz Jawahir lah, tapi sebenarnya tak contact lagi. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih.